Akak nak cerita pasal ada satu kawan akak ni. Dia punya tempat tu dekat satu pokok ni. Nama dia pokok ara. Bukan ara bunga. Pokok ara nama dia. Dia ni macam akak ni kira macam langsui Pontianak macam tu kan. Yang kawan akak ni dia orang panggil dia penunggu. Penunggu pokok ara. Penunggu. Dekat satu kampung yang bernama Teluk Banyu ni, penduduk dia berbagai bangsa. Ada Melayu, Cina, India dan Sikh. Mereka hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Setiap hari, diorang buat kerja masing-masing untuk jadi orang yang berjaya. Penduduk kampung yang berjaya tentu akan hidup senang dan gembira, betul tak? Mereka tinggal di dalam rumah yang besar. Kereta diorang pun besar. Dan ada rumah yang mempunyai 2 atau 3 buah kereta. Namun tak semua penduduk kampung tu yang hidup senang. Tinggal dekat rumah yang kecil dan serba kekurangan. Salah seorang daripada penduduk kampung tu yang hidup susah bernama Malim. Dia selalu fikir, macam mana nak jadi orang yang berjaya dan kaya. Namun, dia masih tak tahu macam mana cara dia. Malim ni pun cakap dalam hati dia, aku hanya bekerja di kilang, mana boleh jadi kaya, kata Malim dalam hati. Wajahnya amat sukul. Akhirnya, dia membuat keputusan untuk menemui seorang dukun. Dia yakin laki tua tu boleh menolongnya untuk mendapatkan wang yang banyak. Apabila Malim pergi ke rumah dukun tu, tak ada orang dalam rumah tu. Tiba-tiba, seorang jiran datang memberitahu bahawa dukun tu telah pergi rumah anak dia dekat bandar. Jiran tu pun cakap, mungkin seminggu lagi baru dia akan pulang. Malim pun rasa disappointed. Tapi dia tetap nak jumpa juga dengan dukun tu bila dia balik nanti. Malim pun baliklah ke rumah dia sambil memikirkan tentang nasib dia. Malam itu, Malim hendak menemui seorang kawan dia. Dia tahu Kamal ni, kawan dia tu, pun hidup susah macam dia. Dia pun Malim cakap, pasti Kamal juga nak jadi kaya. Aku akan ajak dia pergi bertemu dengan dukun tu. Sekiranya Malim hendak ke rumah Kamal, dia terpaksa melalui suatu kawasan yang agak sunyi. Dekat situ juga ada sebatang pokok yang sangat tinggi, pokok ara. Ada orang kata dekat situ ada penunggu. Dada Malim ni berdebar-debar bila fikir pasal benda tu. Tapi dia terus jalan juga. Tiba-tiba dia berasa terkejut. Sebab dia macam dengar ada orang tengah bercakap dalam gelap. Dengar suara orang dalam gelap. Malim tak tahu siapa yang tengah bercakap tu. Mereka adalah 2 orang penduduk kampung. Diorang pun pasanglah lilin dan membakar kemenyan untuk meminta sesuatu daripada penunggu yang menjaga pokok ara tu. Apa yang mereka nak ni? Tanya Malim di dalam hati. Rupanya, lelaki itu sedang meminta nombor ekor. Malim semakin berminat hendak melihatnya. Dia yakin sebentar lagi penunggu pokok ara itu akan menjelma dengan wajah yang menakutkan. Wahai penunggu pokok ara, tolonglah kami berdua. Kami orang susah. Berilah kami nombor ekor yang boleh memenang hadiah pertama, kata salah seorang penduduk kampung tu. Kini Malim telah mengetahui tujuan lelaki-lelaki itu yang sebenarnya. Katanya perlahan-lahan, mereka nak minta nombor ekor rupanya. Kalau kena, pasti mereka akan jadi kaya. Malim jadi takut sikit sebab terbayang-bayang wajah hantu yang jembalang. Dia percaya wajah penunggu pokok ara tu tentunya seburuk dan sehodoh itu. Nasib kedua-dua lelaki itu amat malang. Yang minta nombor ekor tadi sangat malang. Puas mereka merayu dan meminta, namun penunggu pokok ara tu tak muncul-muncul dan memberikan nombor ekor yang dimintalah.
Lelaki-lelaki itu pun berputus asa. Mereka terus meminta dan merayu. Asap kemenyan pun semakin tebal naik ke udara dan baunya amat kuat. Penunggu itu tak muncul lagi, sahut. Tentu kita tak akan dapat nombor ekor, kata lelaki yang bernama Diman. Wajahnya kelihatan kesal dan kecewa. Akhirnya lelaki-lelaki itu pun pulang ke rumah. Malim memerhatikan saja. Kini dia pun nak cuba nasib juga. Lelaki-lelaki itu tak dapat nombor ekor, mana tahu aku ada tuah pula, kata Malim dalam hati. Tapi aku tak beranilah seorang diri. Aku mesti ajak Kamin datang sini. Malim pun segera pergi menemui Kamin. Apabila Malim menjelaskan rancangannya itu, namun Kamin tidak bersetuju. Saya tak berani, Malim. Saya memang takut hantu jembalang. Tapi ini caranya kalau kita nak jadi kaya. Kamu kena berani. Takkan kamu nak selalu hidup susah je. Kamin tetap tidak mahu pergi kerana takut bertemu hantu. Malim cakap, kalau aku dapat nombor ekor yang bertuah, pasti aku akan kaya raya. Pada hari keesokannya, pemuda itu termenung. Dia sedang fikir bilakah masa yang paling sesuai untuk dia pergi ke pokok ara tu. Kali ini, aku mesti memberanikan diri. Akhirnya, pemuda tu pun membuat keputusan. Malam tu juga dia pergi ke pokok ara secara diam-diam. Dia bawa lilin, kemenyan dan juga tempat membakarnya. Setelah berada di pokok itu, Malim segera memasang lilin dan membakar kemenyan. Perasaan takutnya tetap ada. Namun, sebab nak jadi kaya raya, Malim cuba memberanikan diri. Asap kemenyan berkepul-kepul naik ke udara. Malim mula merayu dan meminta agar penunggu pokok ara memberinya nombor ekor. Kali ini, penunggu yang ada di situ mahu menunaikannya. So dekat pokok ara tu, penunggu tu ada. Tiba-tiba, ia menjelma dengan wajah yang menakutkan. Malim pun cemas tak terkata. Dia menjerit ketakutan. Hantu! Hantu jembalang! Pokok ara tu pun gelap. Kenapa lari? Bukan ke kau nak nombor ekor? Takut. Malim pun terus lari je. Dia tak nak pandang belakang dah. Nafasnya tercungak-cungak. Tapi penunggu pokok ara pula terus tertawa mengilai. Giginya tajam dan matanya pula merah. Kini Malim tak berani lagi dah nak pergi ke pokok kayu ara tu. Potong je lah pokok tu. Apatah lagi hendak meminta nombor ekor daripada penunggu pokok tu. Malim pun bercakap, aku tak kaya pun tak apa. Kalau hantu tu cekik aku, tentu aku akan mati. Oleh sebab disergah oleh penunggu pokok ara, Malim pun demam. Dia terbaring je dalam biliknya dengan wajah yang sedih. The end. Korang rasa apa pengajaran pasal penunggu pokok ara tadi tu, kisah dia? Walaupun kita miskin, pokai, tak ada duit, even though we still need the money, walaupun kita tak ada, we still kena berusaha at like the halal way, not the haram way. Kalau anda minta apa-apa je, duit ke, suami ke, Nak suami ke? Ayo. Tak. Mintalah dari Allah. Bukan dari makhluk jahanam. Macam makak. Tak ada lah. Baiklah. Saya ni hantu pakai stokin, pakai iPad.